Hai murid-murid, seminggu ini kita masuk bab 8 yaitu fungsi. Jadi dalam fungsi ini ada dua subtopik utama yaitu 8.1 fungsi dan 8.2 graf fungsi. Kita tengok 8.1 dulu, fungsi. Mari kita kenal elemen-elemen yang terdapat dalam fungsi. Oke, yang pertama ini dikenali sebagai input domain ataupun objek. Manakala yang warna pink ini output ke domain julat ataupun image. Ini adalah untuk input. Manakala yang di depan ini adalah untuk kita mewakilkan output. Oke, hubungan fungsi. Ada 4 hubungan fungsi, yaitu 1 kepada 1, banyak kepada 1, 1 kepada banyak, dan banyak kepada banyak. Tapi antara hubungan fungsi ini ada fungsi dan bukan fungsi. Kalau fungsi, kata kunci dia adalah 1 kepada 1. Jadi kita tengok nih, 1 kepada 1. Ini 1 kepada 1. 1 input kepada 1 output. 1 image kepada 1 objek. Ini pula 1 banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Jadi rujuk kepada anak panah. Manakala yang ini pula 1 kepada banyak. 1 kepada banyak. Contohnya yang ni. Kita tak ada sebut 1 kepada 2, 2 kepada 1. Tak ada. Kita ada 1 dan banyak saja. Jadi kamu tengok anak panah tu kalau lebih daripada 2, kita anggap itu sebagai banyak. Yang ni pun sama. Ini banyak, dia banyak, banyak. Yang ni pun sama, banyak. Banyak, banyak. Oke, jadi ini bukan fungsi. Kita fokus kepada ini saja. Oke, kita tengok contoh 3 untuk perwakilan fungsi. Dalam perwakilan fungsi, kita boleh wakilkan fungsi dalam pasangan tertib, jadual, graf, dan persamaan. Jadi kalau ditulis seperti ini, kalau kamu tidak nampak pasangan tertib dia, kamu boleh lukis macam ni. P dan Q. So, P kepada Q adalah ditambah 3. Jadi 1 kepada 4. 1 kepada 4, 2 kepada 5, dan 3 kepada 6. 3 kepada 6. Oke, itu pasangan tertib. Manakala untuk jadual, macam biasalah kamu tulis nilai dia 1, 2, 3, Q adalah 4, 5, 6. Untuk graf, sama saja macam bab sebelum ini, kita lukis dalam bentuk graf. 1, ini X, ini Y. Jadi X1, Y4. X2, Y5. X3, Y6. Oke. Untuk persamaan, selalunya kita tulis image di depan, lepas tu objek. Image. Ini image, ini objek. So, ini Y, X. Fx sama dengan X. Pemetaan set P kepada set Q ialah menambah 3X tambah 3. Macam itu sajalah. Untuk double check, kamu tengok Fx ini merujuk kepada paksi Y. So, kalau X saya adalah 1, 1 tambah 3, jadi Y sama dengan 4. So, itulah. Oke, 8.2 graf fungsi. Oke, untuk memudahkan kamu mengingat jenis fungsi, cikgu di sini ada dancing mathematics. Jadi kamu boleh rujuklah dancing mathematics ni untuk memudahkan kamu melukis graf. Ini penting sebab kalau kita lukis graf, graf poin dah betul tapi bentuk dia kita tak tahu bentuk dia. Jadi kalau kamu suka hati sambung, nanti graf kamu salah. Oke, tengok pada kuasa dia. Ini kalau X kuasa 1, yang ni negatif X, X kuasa 2. X kuasa 2 adalah bentuk ini. Ini untuk kamu senang ingat lah. Kalau dia kuasa 3, kubik, bentuk macam ni, kuasa 3. Kita selalunya kita akan belajar sampai X, X kuasa 2, X kuasa 3, ataupun X E per X.
Oke, selebihnya kamu akan belajar semasa tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 nanti. Oke, dalam buku contoh 5 macam tu, contoh 6, contoh 7, contoh 8. Contoh 9 adalah reciprocal. Oke, yang ini. Oke, melukis graf. Oke, yang pertama kamu mesti bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Pastikan semua nilai X dengan Y itu dah ada nilai. Kamu kena cari dulu kalau tak ada. Oke. Lepas tu yang kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau skala yang sesuai. Dalam soalan selalunya memang akan diberi lukis paksi X 2 unit kepada 1 cm. Macam tu lah. Baca soalan betul-betul. Plotkan titik XY bagi pasangan tertib pada jadual. Lepas tu plot titik lah. X, sentiasa mulakan X dulu di hadapan X, Y. Lepas tu sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Oke, selicin yang boleh. Jadi kalau kamu lukis graf masa ni, gunakan mata pensil yang tajam. Oke, jangan lupa titik asalan bagi koordinat adalah 0, 0. Jangan lupa. Oke, rujuk contoh 5 muka surat 153 dalam buku teks kamu. Lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi di sini kita nampak X kuasa 1. Jadi itu adalah garis lurus. Jadi dalam pikiran kamu, graf kamu adalah garis lurus. Lengkapkan dulu jadual. Untuk jadual, cikgu suggest kamu terus tekan kalkulator untuk menjimatkan masa. Gunakan tips ini. Oke, ia boleh menjimatkan masa kamu semasa dalam ujian. Ataupun secara manual. Ini cara manual. Oke, pindahkan ke kiri dan ke kanan. Oke, gantikan nilai. Apabila X sama dengan negatif 1, jadi gantikan X sama dengan negatif 1. Apabila X sama dengan 0, gantikan saja nilai, kamu akan dapat jawapan. Oke. Yang B, dengan menggunakan skala. Ini skala yang diberi pada paksi X dan 2 cm unit kepada paksi Y. Jadi sentiasa gunakan paksi yang diberi dalam soalan. Dan ini adalah set. Maksudnya set ini adalah range kamu. Negatif 2 hingga 3. Jadi negatif 2 hingga 3. Ini penting untuk kamu lukis graf nanti. Supaya graf kamu tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil. Jadi lepas kamu lukis paksi X dengan Y, skala pun mesti betul. Untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Jadi setiap satu ini adalah 2 cm. Manakala paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Jadi ini 2. 0, 2, 4, 6, 8. 2 unit, 2 cm. 1 unit, 0, 1, 2, 3. Ya, lepas tu, kita tahu tadi dia adalah garis lurus. Jadi, gariskan dengan lurus. Oke, jangan macam ni. Tiba-tiba macam ni. Buat selicin yang mungkin. Gunakan pembaris. Oke, seterusnya mari kita tengok contoh 8 pada muka surat 156. Oke, lengkapkan jadual di bawah bagi fungsi Y sama dengan 24 per X. Jadi, kalau per fungsi macam ni, bentuk dia adalah bentuk reciprocal. Itu pentingnya kita ingat macam mana bentuk graf. Oke, kalau lengkapkan jadual ni, ikut langkah yang cikgu bagi sebelum ni, gunakan kalkulator untuk menjimatkan masa kamu. Guna yang ni. Oke, rujuk yang tu. Praktis dulu. Ataupun kalau kamu tak ada kalkulator masa tu, kamu boleh guna cara manual. Cara manual ni macam biasalah, darab jadi bahagi jadi darab. Lepas tu pindah-pindahkan dia. Oke, seterusnya B, untuk lukis skala. Tengok dulu skala. Skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Skala paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Jadi paksi X.
kita guna skala 1 unit, 1, 2, 3, 4. Manakala skala Y guna 5 unit 2 cm. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Jadi berdasarkan jadwal plot titik selicin yang mungkin. Oke. Yang ini kalau kamu ada pembaris yang boleh bengkok tuh lagi bagus. Oke, kalau tak ada kamu coba sambungkan titik selicin yang boleh. Oke.